Assalamualaikum semua. Semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Okey, cikgu nak kamu semua periksa tempat duduk kamu sama ada depan, belakang, kanan dan kiri. Kutip sampah dan buang. Cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk lakukan kerja tersebut. Okey, semua dah kutip sampah, dah bersihkan tempat duduk kamu semua? Okey. Cikgu akan menekan kelas kita pada hari ini. Jadinya cikgu nak kamu semua tengok video yang akan cikgu tayangkan kejap lagi, okey? Dah sampai bazar ni Akid nak cari bubur jagung? Ya, ayah. Ni ada ya, bubur kacang ada, bubur pulut hitam ada, bubur jagung ada. Siapa-siapa nak beli mari ya, makcik nak habis ni ya. RM3 saja, RM3 saja. Cepat dah nak habis dah ya. Pakcik, macam ada lagi bubur jagung. Saya nak 2. Ni ada ni. Ni last dah ni. RM6, RM6. Terima kasih, Pakcik. Nama makcik jual ya. Okey, makcik pun nak balik dah ni. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kamu semua dah tengok kan video ni? Okey, cikgu nak tanya kamu. Siapa kenal tempat yang cikgu tunjukkan dalam video tersebut? Siapa kenal? Siapa kenal? Angkat tangan. Okey, Nabila nak jawab. Nabila, kamu kenal tak tempat ni? Tempat apa tu? Tempat Bazar Ramadan. Betul. Okey, semua beri tepukan kepada Nabila. Okey, kamu tengok itu Bazar Ramadan kan? Siapa pernah pergi dekat Bazar Ramadan sepanjang kita berpuasa pada bulan Ramadan ni? Siapa pernah? Semua pernah pergi Bazar Ramadan kan? Takkan tak pernah. Okey, dekat Bazar Ramadan tu, kamu beli apa? Kamu jumpa apa dekat sana? Kamu jalan-jalan dekat Bazar Ramadan tu kan? Kamu jumpa apa? Apa yang kamu nak beli? Ada? Betul, saja Nabila cakap ada kuih muih. Nabila cakap ada macam-macam ayam berperisa kan? Yang berwarna-warni kan? Okey, dekat sana kamu pernah tak beli pencuci mulut? Pernah? Pencuci mulut tu yang dessert tu? Pernah? Pernah. Apa yang kau beli? Pencuci mulut apa yang kau beli kat sana? Beli puding, beli jeli kelapa kan? Jeli kelapa, lepas tu beli aiskrim pun ada, macam-macam ada kat sana kan? Kamu pernah tak buat bubur jagung? Buat bubur jagung ke? Makan bubur jagung ke? Siapa pernah? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Okey, tak apa. Kalau tak pernah, cikgu akan tunjukkan lepas ni, okey? Kamu rasa bubur jagung ni jenis masakan apa? Apakah jenis masakan bubur jagung ni? Hari tu kita dah belajar kan jenis-jenis masakan yang ada. Siapa ingat? Okey, Amira nak jawab. Apa dia, Amira? Betul, jenis dessert ataupun dipanggil sebagai pencuci mulut, pemanis mulut kan? Okey, betul cakap Amira. Okey, kita dah tahu bubur jagung ni jenis pencuci mulut, dessert. Tapi dia dalam kategori apa? Jenis dessert panas ke? Jenis dessert sejuk? Siapa yang ingat pembelajaran kita lepas? Okey, Alia nak jawab. Apa dia, Alia? Jenis pencuci mulut, dessert panas. Betul. Kenapa kamu cakap panas? Nabila cakap apa? Nabila cakap dessert panas sebab dia dimakan ketika lidah panas-panas. Betul. Okey, oleh itu cikgu nak ajar kamu hari ini cara-cara memasak bubur jagung berkrim. Okey? Semua okey? Semua nampak tak apa yang ada kat atas meja cikgu ni? Banyak kan? Ada itu, ada ini kan? Okey, hari ni kita nak masak apa? Nak memasak bubur jagung berkrim. Bubur jagung berkrim tu apa? Dessert panas ke dessert sejuk? Betul, dessert panas kan? Okey, sebelum cikgu nak tunjukkan demonstrasi ni, cikgu nak kamu kenal dulu barang-barang dan alatan-alatan yang kita akan gunakan semasa memasak bubur jagung. Okey? Cikgu nak setiap kamu semua pergi ke hadapan dan ambil nombor giliran yang telah cikgu sediakan. Okey? Nombor giliran ni akan diberikan secara rawak, okey? Okey, semua dah ambil dah? Okey, siapa yang bertuah dapat nombor giliran nombor 1 ni? Siapa dapat nombor 1? Okey, Nabila dapat nombor 1. Okey, Nabila, ke depan. Okey, Nabila dapat nombor 1, kawan-kawan. Okey, Nabila akan buka nombor 1. Ada tulisan. Tulisan apa ni? Okey, dekat tulisan ni Nabila, tengok Nabila. Dekat tulisan ni ada nombor 1. Okey, Nabila, cikgu nak kamu sebut nombor 1 ni apa dan kamu akan cari nombor 1 dekat
bahan-bahan dan alatan yang tertera dekat nombor ni. Okey, kita tengok sama-sama. Nombor 1 ialah pek jagung. Okey, pek jagung. Okey, Nabila cari nombor 1. Mana satu pek jagung ni? Okey, Nabila tunjuk ini. Okey, tunjuk kat kawan-kawan. Ini ialah pek jagung. Kat dalam ni ada butiran-butiran jagung yang akan kita gunakan. Ini sebagai bahan utama. Okey. Nabila, yang kedua ni apa? Yang kedua ialah air. Okey, mana satu yang air? Okey, ini adalah air. Air ni cikgu isikan di dalam jug supaya kamu senang untuk tuang sekejap lagi, okey? Ini adalah air. Okey, giliran Nabila dah habis. Kita teruskan dengan giliran nombor 2. Siapa dapat nombor 2? Okey, Sajaratu Akmal dapat nombor 2, okey? Sajaratu sila ke depan dan buka kertas kamu. Okey, nombor 3 ialah mentega. Mentega. Okey. Sekarang Sajaratu cari nombor 3 dekat bahan-bahan ni. Mana nombor 3 ni? Okey, Sajaratu tunjuk ini. Ini ialah mentega. Cuba teka mentega ni warna apa? Okey, kita akan buka. Mentega ni warna apa? Warna apa ni? Warna kuning. Betul. Takkanlah warna hijau kan? Kita dah belajar kan warna-warna. Okey, nombor 3 ialah mentega. Nombor 4 apa dia saja tu? Bagi tahu dekat kawan-kawan. Nombor 4 ialah susu rendah lemak. Apa dia? Susu rendah lemak. Okey, Sajaratu tunjuk dekat kawan-kawan. Mana nombor 4 susu rendah lemak tu? Sajaratu tunjuk ini susu rendah lemak. Okey, kita akan gunakan susu rendah lemak sebagai sup. Okey. Semua kenal kan susu rendah lemak ni? Okey, nombor 4. Nombor 3 ialah siapa nombor 3? Yang dapat nombor 3? Alia dapat nombor 3. Okey, Alia baca. Nombor 3 dah pula. Nombor 5 ni apa? Tepung jagung. Apa kawan-kawan? Tepung jagung. Okey. Mana nombor 5 ni? Nombor 5 mana ni Alia? Tunjuk dekat kawan-kawan. Ini ialah tepung jagung. Okey. Nampak kan dekat pack ni ada gambar apa? Gambar jagung. Betul. Okey. Nombor 6. Nombor 6 apa? Gula. Betul. Nombor 6 ialah gula. Jadi mana satu nombor 6 ni dekat bahan ni? Tunjukkan. Ini dekat dalam bekas. Ini adalah gula pasir. Gula lah. Okey. Alia boleh duduk. Siapa dapat nombor 4? Nombor 4 ni apa? Okey, Raihan dapat nombor 4. Okey, nombor 4 dalam dia nombor 7. 7 ialah apa? Periuk. Betul. Periuk mana satu ni? Raihan mana satu nombor periuk ni? Ini ialah periuk. Cikgu menggunakan periuk elektrik. Okey? Supaya kamu senang untuk gunakan sekejap lagi. Okey, yang nombor 8 ialah sudip. Betul, sudip. Mana satu nombor 8 ni? Yang ini ke? Bukan. Yang ini, nombor 8. Betul, ni nombor 8. Nombor 8 ni apa tadi? Sudip. Betul. Okey. Nombor 5. Siapa dapat nombor 5 yang bertuah ni? Safi dapat nombor 5. Okey. Nombor 5. Buka Safi. Okey. Nombor 9. 9 ni apa? Sudu. Okey, Safi tunjukkan dekat kawan-kawan. Nombor 9 yang mana? Ini ialah sudu. Betul. Okey, nombor 10. 10 ialah penapis. Penapis yang mana satu ni cikgu? Start kenal ni penapis ni. Pertama kali dengar penapis ni cikgu. Nombor 10 mana nombor 10 ni? Safi tak tahu. Tak apa, nombor 10 ialah ni ialah penapis. Okey, nampak? Penapis. Okey, bentuk bulat dan ada jaring-jaring supaya kita boleh tapis air keluar daripada penapis ni kan. Okey, siapa dapat nombor giliran yang terakhir? Yang terakhir siapa? Amira Aman. Amira Aman sila ke depan. Okey, buka kertas kamu. Nombor berapa ni? Nombor 11. Okey, nombor 11 ni tulis apa? Tulis cawan. Okey, tunjukkan nombor 11 mana satu cawan tu. Okey, ini ialah cawan kawan-kawan. Okey, cawan. Okey, kamu semua telah kenal bahan-bahan dan alatan-alatan yang akan kita gunakan semasa memasak bubur jagung. Okey. Seterusnya cikgu akan tunjukkan kamu demonstrasi cara-cara memasak bubur jagung berdasarkan kertas resepi yang cikgu telah
sediakan. Okey. Okey, ini ialah kertas resepi bubur jagung berkrim. Okey. Langkah yang pertama, dia suruh buat apa? Langkah yang pertama ialah isikan 3 cawan air ke dalam periuk. Mana satu air? Air yang ini. Okey, betul. Cawan mana cawan? Ini ialah cawan. Okey, betul. Ini ialah cawan. Dan dia suruh isikan 3 cawan air ke dalam periuk ini. Okey? Kita akan isikan 3 cawan air dalam periuk. 1 2 3. Betul. Okey, kita dah isikan 3 cawan air ke dalam periuk. Okey. Yang kedua, langkah yang kedua ialah hidupkan api dan didihkan air. Okey. Kita hidupkan api. Kita guna plug sebab kita guna apa? Periuk kan, periuk elektrik ni. Jadi kita akan tekan plug dan kita akan tekan butang hidup. Okey, kita tunggu air mendidih. Macam mana kita nak tahu air ni mendidih? Dia ada apa? Macam mana kita tahu? Yang pertama sekali mestilah ada wap, ada asap kan? Ada wap air kan? Lepas tu air tu akan jadi apa? Betul, saudara cakap ada blub naik atas kan? Jadi kita akan tunggu air ni mendidih. Okey. Okey, sekarang kita dapat lihat ada wap-wap air keluar macam buih-buih blub atas tu kan? Dan air ni telah mendidih kan? Kita dapat bezakan kan? Antara mendidih, merenyeh kan? Betul tak? Kita pernah belajar pada pembelajaran kita lepas. Semua ingat kan? Macam mana mendidih, merebus, merenyeh. Jadi sekarang ialah proses mendidih. Betul lah Amira cakap. Okey, air telah mendidih. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga ialah apa? Masukkan dua cawan jagung. 2 cawan jagung dan rebuskannya. Okey. Kita guna cawan tadi. Okey. Kita masukkan jagung, bertih jagung ni sebanyak 2 cawan. Okey. Okey, 1 cawan jagung. Okey, 1 cawan jagung. Lagi 1 cawan. Okey, supaya kamu semua nampak. Okey, tuang betul-betul supaya tidak tumpah. Betul. Okey, 2 cawan jagung. Masukkan dia elok. Okey. Kita dah masukkan 2 cawan jagung dan kita akan apa? Kita akan rebuskannya. Okey, kita akan rebuskannya. Kita akan rebuskan dia, okey? Anda boleh gunakan sudet ni untuk menggaul. Okey. Kita gaulkan dia. Kita tunggu dia masak supaya jagung ni menjadi lembut. Okey. Okey, sementara tunggu jagung ni direbuskan, kita tengok yang nombor 4. Nombor 4 ni, arahan nombor 4 cakap tapis jagung yang telah direbus dengan menggunakan penapis. Betul. Okey, dia kata tapis jagung yang telah direbus dengan menggunakan penapis. Okey. Okey, kita dah dapat tengok jagung telah direbuskan. Kita akan tapis. Okey, cikgu sediakan badi sebab susah untuk pergi ke sinki. Nanti kalau kamu masak dekat rumah, kamu boleh tapiskan jagung ni dekat sinki sahaja. Okey. Okey, kita akan tapis. Tapis elok-elok, perlahan-lahan supaya tidak tumpah dan tidak terkena kamu. Sebab apa? Sebab dia panas. Okey, tapiskan macam ni. Nampak semua? Okey, nampak jagung? Nampak? Okey. Jagung telah ditapis. Jadi kamu boleh ambil satu mangkuk dan kamu letakkan jagung yang telah ditapis tersebut dalam mangkuk terlebih dahulu. Kemudian kita akan nombor 5. Arahan nombor 5 ialah okey, cairkan 2 sudu mentega ke dalam periuk dan kacau menggunakan sudir. Okey, dia suruh cairkan 2 sudu mentega. Ini ialah mentega. Okey, kita akan cairkan mentega. Dia kata apa? Cairkan mentega berapa sudu? 2 sudu, betul. Ini 1 sudu.
sudu, 2 sudu. Okey. Dan kacau menggunakan apa? Menggunakan sudir. Okey. Bau tak rasa ni? Bau mentega. Bau kan? Wangi tak? Wangi. Okey, kita kacaukan mentega tersebut dan cairkan. Kemudian arahan nombor 6 ialah masukkan 3 cawan susu rendah lemak ke dalam periuk dan kacau sebati dengan menggunakan sudir. Okey, kita akan tuangkan 3 cawan susu rendah lemak. Susu rendah lemak sebanyak 3 cawan. Okey. 1 2 okey, 2 3. Okey, 3 cawan susu rendah lemak. Okey, kemudian kacau sebati dengan menggunakan apa ni? Menggunakan sudir. Betul ayah. Okey, kita kacau sebati. Kemudian arahan nombor 7. Masukkan 1 sudu gula, masukkan 1 sudu tepung jagung dan kacaukan sebati menggunakan sudir. Okey, mana 1 tepung jagung tadi kawan-kawan kamu dah tunjukkan? Mana 1 tepung jagung? Yang mana? Yang ada gambar jagung ni. Tepung jagung. Tadi arahan cakap apa? 1 sudu tepung jagung. Okey, kita masukkan 1 sudu tepung jagung. Apa fungsi tepung jagung ni? Ialah untuk memekatkan sup ni supaya dia lebih berkrim. Okey. Okey, kita dah masukkan tepung jagung. Kita kacau sebati dengan menggunakan sudir. Okey. Kacau. Nanti lama kelamaan dia akan menjadi berkrim. Okey, kita dah nampak dia menjadi berkrim. Kemudian arahan yang nombor 8. Kita cakap apa? Letakkan 1 sudu gula dan kacau. 1 sudu apa? 1 sudu gula. Betul. Okey. Ini ialah gula. Kita akan masukkan 1 sudu gula. Okey, nampak? 1 sudu gula. Masukkan. Okey, gula ni berfungsi untuk memaniskan lagi bubur jagung ini. Okey, kita kacau sebati. Okey, nampak dah berkrim dah kan? Kemudian arahan nombor 9. Nombor 9. Masukkan jagung yang telah direbus. Kemudian gaul sehingga sebati. Okey, mana jagung yang telah kita tapis tu? Ini ialah jagung yang telah kita tapis. Kita masukkan perlahan-lahan. Jangan sampai tertumpah. Okey, masukkan jagung. Okey. Kita kacau dia sampai sebati. Kacau. Okey, nampak tak ni? Nampak kan? Berkrim, banyak jagung. Nampak sedap tak? Cikgu masak ni. Sedap. Lepas ni kita dapat rasa sama-sama, okey? Siapa suka dalam masak? Kamu suka sebab kamu dapat makan kan? Cikgu tahu dah kamu tu. Okey. Nampaknya bubur jagung kita dah pun siap. Okey, lepas dah siap ni kita nak buat apa ni cikgu? Takkan biar je macam ni kan? Kamu nak tengok je bubur jagung ni. Okey, arahan nombor 10. Kemudian boleh dihidangkan di dalam mangkuk dan menjamu bubur jagung tersebut. Betul. Okey. Sebenarnya cikgu akan letakkan bubur jagung yang telah siap di dalam mangkuk dan kita boleh hidangkan. Okey, inilah hasil akhir bagi cara-cara memasak bubur jagung berkrim. Okey, semua boleh datang ke depan tengok macam mana hasil bubur jagung yang cikgu buat ni. Nampak sedap tak? Sedap kan? Jadinya, cikgu telah menunjukkan cara-cara demonstrasi, cara-cara memasak bubur jagung berkrim. Jadinya, cikgu nak kamu semua secara berkumpulan melakukan tunjuk cara kembali cara-cara memasak bubur jagung berkrim. Okey.
cikgu akan sediakan kamu bahan-bahan ini dan kamu akan dibekalkan kertas resepi ini. Okey. Kamu akan dibekalkan kertas resepi ini dan kamu akan lakukan secara berkumpulan. Kemudian, cikgu akan rekodkan aktiviti kamu dan menilai kamu dengan menggunakan borang pemerhatian. Cikgu akan nilai secara berkumpulan. Okey. Jadi, kamu boleh mulakan cari cara memasak bubur jagung berkrim ini. Okey, semua dah siap memasak bubur jagung berkrim, kan? Iaitu dessert panas. Okey, cikgu nak tanya serba sedikit tentang penyediaan memasak bubur jagung berkrim. Okey, yang pertama, menurut andaian kamu, kenapa bubur jagung ni sesuai dijadikan sebagai dessert? Cuba kamu fikir balik. Kenapa bubur jagung ni sesuai dijadikan sebagai dessert? Siapa nak cuba? Okey, Nabila kata tak muak kawan-kawan, betul tak? Betul, tak muak. Jadi kita rasa macam nak tambah-tambah je kan makan pencuci mulut tu kan. Sebab apa? Sebab sedap. Selain tu, kenapa? Betul, Amira kata sebab manis kan. Nama pun pemanis mulut. Selain tu, kenapa dia sesuai dijadikan sebagai dessert ni? Sebab kita selalu makan dessert ni pada akhir hidangan kan. Lepas kita dah makan benda-benda berat macam nasi goreng lah, mi goreng lah, lepas tu makan macam-macam lah bergoreng-goreng tu kan. Jadi kita akan makan pemanis mulut kan sebagai manisan lah pada akhir hidangan. Okey, selain tu juga, kenapa bubur jagung ni dalam kategori dessert panas? Kenapa tak dalam kategori dessert sejuk? Cikgu dah terangkan dah sebenarnya pada awal permulaan pengenalan tu. Siapa ingat? Okay, siapa nak jawab? Okey. Betul. Saja Ratul kata kerana kita sering makan ketika dihidang panas-panas. Di samping tu, ada jawapan lain? Betul, kerana sering makan pada musim sejuk. Musim sejuk tu apa saja Ratul? Musim hujan. Musim hujan. Kenapa kamu makan dessert panas pada musim hujan? Sebab dapat menghangatkan badan. Sebab kita makan dessert panas. Bila kita makan dessert panas, dapat menghangatkan badan. Betul tak? Betul. Kalau dessert sejuk, macam jelly ke kan, macam-macam lah, jelly ke, buah-buahan ke, koktel ke, dia akan dihidang secara sejuk. Kalau dessert panas, dihidang secara panas-panas. Betul. Okey, kemudian tadi kita menggunakan butiran jagung kan untuk buat bubur jagung. Jadi bubur apa lagi yang sesuai untuk dijadikan sebagai dessert panas? Cuba fikir. Ataupun siapa-siapa pernah masak ke, pernah makan ke yang macam dikatakan sebagai dessert panas ni? Siapa boleh kongsikan? Okey, Alia kata bubur pulut hitam. Betul, pun boleh. Bubur pulut hitam pun boleh kan. Siapa masak bubur pulut hitam tu? Nenek kamu masak, mesti sedap kan? Betul. Okey, selain bubur pulut hitam yang macam Alia kata tu, Alia Nabila cakap, kita boleh buat bubur jagung, bubur durian. Lepas tu kita boleh buat apa lagi? Puding roti pun boleh. Puding roti, taufu fa. Betul tak? Taufu fa yang daripada kacang tu, kacang juga. Tadi kita buat bubur jagung, bubur kacang soya, bubur kacang hijau pun boleh kan? Semua. Okey, betul. Okey, selain tu, kamu bubur jagung tu adalah dessert panas kan? Kita boleh tak simpan bubur jagung ni dalam peti sejuk? Dia dessert panas ni, boleh tak kita simpan dalam peti sejuk? Agak-agak kamu boleh tak? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu kenapa? Mesti ada sebab kamu kata tak boleh tu. Tak pasti? Okey, tak apa. Kerana kalau kita simpan tak sesuai untuk disimpan dalam peti sejuk, kerana apa? Ia akan mengubah tekstur, dia akan mengubah rasa, dia akan mengubah rupa dia kan. Rupa jadi tak cantik. Macam pengalaman cikgu pernah beli taufu fa. Taufu fa tu dessert panas tu kan. Sedap dimakan panas-panas. Jadinya cikgu ingat cikgu nak makan nanti lah kan. Jadi cikgu simpan dalam peti sejuk. Cikgu ingat nak makan nanti. Lepas tu bila cikgu nak makan tu, cikgu ambil lah balik daripada peti sejuk tu kan. Cikgu keluarkan peti sejuk, cikgu makan. Lepas tu kamu rasa-rasa, cikgu rasa apa taufu fa cikgu tu? Rasa tak sedap. Betul, rasa tak sedap, rasa masam. Lepas tu dia punya tekstur tu jadi macam keras-keras sikit, jadi tak lembut lah kan. Jadinya dekat situ kita boleh tengok dessert panas ni tak sesuai untuk diletakkan dalam peti sejuk. Kalau dessert sejuk, bolehlah letak dalam peti sejuk kan. Dah nama pun dessert sejuk. Betul. Okey, seterusnya, kenapa
tak cikgu gunakan susu apa tadi? Betul, cikgu gunakan susu rendah lemak dalam penyediaan memasak bubur jagung berkrim tu kan. Jadi kamu rasa apakah pengganti bagi susu rendah lemak tu kalau kamu nak guna benda lain untuk penyediaan bubur jagung ni? Apa yang kamu boleh ganti daripada menggunakan susu rendah lemak tu? Siapa boleh teka? Tak boleh teka? Tak apa. Okey, cikgu sengaja menggunakan susu rendah lemak tu kerana apa? Kerana lebih sihat. Kita dah belajar kan piramid makanan seimbang. Susu adalah dalam kategori makanan yang seimbang dan sihat. Jika kita menggunakan susu rendah lemak, dia akan lebih sihat. Betul. Kalau masyarakat kita, masyarakat Melayu ke apa ke kan, mak-mak kita, nenek-nenek kita selalu menggunakan santan sebagai pengganti susu rendah lemak tu kerana apa? Lebih apa? Betul. Ayah kata lebih pekat. Kemudian lebih apa? Lebih berkrim, lebih sedap kan. Tapi kalau kita gunakan susu rendah lemak tu pun sedap juga kan. Macam kamu tadi, kamu makan habis kan kamu buat tadi kan. Sebab apa? Sebab sedap sama je. Dan lebih sihat. Betul tak? Okey, betul. Jadinya cikgu nak ulang balik tentang cara-cara memasak bubur jagung berkrim ni secara ringkas. Okey. Yang pertama, okey, semua tengok kertas resepi yang cikgu beri. Okey, yang pertama, isikan 3 cawan air ke dalam periuk. Yang kedua, hidupkan api dan didihkan air. Yang ketiga, masukkan 2 cawan jagung dan kita rebuskannya kan. Bukan rendahkan dia, kita rebuskan dia. Kemudian yang keempat, tapis jagung yang telah direbus dengan menggunakan apa? Betul, menggunakan penapis yang ada jaring-jaring tu kan, yang lubang-lubang tu untuk kita tapis air dia kan. Kemudian yang kelima, kita buat apa? Cairkan 2 sudu mentega ke dalam periuk dan kacau menggunakan sudir. Betul. Yang keenam, masukkan 3 cawan susu rendah lemak ke dalam periuk dan kacau sebati dengan menggunakan apa? Menggunakan sudir. Yang ketujuh, masukkan 1 sudu tepung jagung dan kacaukan sebati menggunakan sudir. Yang ke-8, kita letak apa? Letakkan 1 sudu gula dan kacau. Yang ke-9, masukkan jagung yang telah direbus, kemudian kita gaul sebati kan. Dan yang terakhir, kita buat apa? Kita boleh hidangkan dalam mangkuk dan menjamu bubur jagung tersebut. Macam kamu tadi, kamu dah makan semua bubur jagung tu yang licin je, kita tengok kan. Sedap tak kamu masak? Sedap. Mestilah sedap lah resepi cikgu, betul tak? Betul. Okey. Kenapa kamu rasa cikgu ajar kamu masak bubur jagung ni? Kerana betul, kamu boleh masak sendiri dekat rumah menggunakan resepi cikgu ni. Kan cikgu dah tunjukkan bahan-bahan dia, kamu boleh je ambil bahan-bahan tu dan kamu masak sendiri dekat rumah kalau kamu lapar. Kemudian kamu boleh apa? Kalau kamu terror kan, kamu lebih terror daripada cikgu, kamu boleh olah balik resepi ni. Kamu boleh olah balik resepi ni dan buat resepi baru. Contoh kamu tambah bubur jagung dengan keju ke, lagi berkrim dan sedap. Jadi lepas kamu dah buat bubur jagung berkrim, bubur jagung yang sedap ni kan, kamu boleh buat apa? Kamu boleh variasikan lagi bubur jagung ni dengan menggunakan resepi asas ni. Contoh kamu tak nak bubur jagung, kau buat apa? Bubur pulut hitam, bubur durian dan sebagainya kan, dengan menggunakan resepi asas ni. Kemudian kamu boleh buat apa lagi? Betul, kamu boleh buat sumber pendapatan. Sebab bubur jagung kamu ni dah sedap dah kamu buat kan. Jadi kamu nak mempromosikan dekat orang, kamu boleh buat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Betul. Okey, tamat sudah pada hari ini topik kita tentang penyediaan memasak bubur jagung berkrim kan. Jadi kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain pada minggu hadapan. Okey.